أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, good morning, sabahul khair diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah serta izinnya Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita pada pagi ini menerusi salah satu daripada taman-taman syurga yang Allah telah peruntukkan di muka bumi ini, iaitu menerusi majlis ilmu. Dan alhamdulillah di dalam kalangan jutaan manusia yang ada di atas muka bumi ini, Allah memilih kita di antara yang terpilih untuk merasakan kenikmatan berada dalam taman-taman syurganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sedang penonton sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu lagi di dalam edisi 18 Februari 2021 bersamaan 6 Rejab 1442 Hijriah, hari Khamis. Dan mudah-mudahan dengan kedatangan Rejab, bulan Rejab ini, jom ayuh sama-sama kita meningkatkan amalan kita seperti mana puasa-puasa sunat dan sebagainya sebagai persiapan kita untuk bertemu dengan bulan yang dicintai oleh Nabi, dicintai oleh para sahabat baginda, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah. Jadi sedang penonton sekalian, sebelum mana kita nak mengetahui apakah tajuk perbincangan kita pada pagi ini, ayuh sama-sama kita saksikan terlebih dahulu statistik terkini penularan kes COVID-19 di Malaysia sejak semalam 17 Februari sehingga jam 12.30 hari. Terdapatnya pertambahan sebanyak 2,998 kes baharu dan 2,989 daripadanya merupakan kes penularan kes tempatan. Dan duka cita dimaklumkan terdapatnya 22 kes kematian baharu yang menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian di Malaysia adalah sebanyak 1,005 kes. Ini merupakan kita sudah memasuki fasa 4 angka kematian yang berada di Malaysia. Mudah-mudahan kita terus patuhi SOP yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pastikan kita sentiasa mencuci tangan, pastikan kita sentiasa menjaga penjarakan fizikal kita dan pastikan kita sentiasa memakai pelitup muka. Dan insya-Allah dengan disiplin yang kita tunjukkan, dengan usaha yang kita tunjukkan, Allah Subhanahu Wa Taala tak mustahil akan mengangkat wabak ini selama-lamanya daripada bumi Malaysia ini khususnya, insya-Allah. Jadi sedang penonton sekalian, seperti mana yang kita sudah sedia maklum, seperti mana yang kita lihat di gambar-gambar poster yang dikongsikan oleh saya dan juga panel kita pada pagi ini, kita akan membincangkan topik berkaitan dengan salah seorang sahabat, bukan sahabat Nabi yang lelaki, tetapi pada hari ini cukup eksklusif berkaitan dengan salah seorang sahabat Nabi daripada golongan Hawa yang merupakan salah seorang tentera yang syahid di medan perang, iaitu berkaitan dengan Ummu Haram. Jadi siapakah sebenarnya Ummu Haram dan siapakah panelis yang akan bersama dengan kita pada pagi ini? Sebelum tu, jom sama-sama kita saksikan VT ini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Hala Sultan, Larnaca, Cyprus. Hala bermaksud makcik
dan Sultan merujuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu makcik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di belakang saya adalah makam Ummu Harim, iaitu makcik susuannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang ibu telah menyusukan ibunda Nabi Sayyidatina Aminah. Ibu ini juga menyusukan Ummu Harim. Jadi beliau adalah makcik susuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tahu bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibunya telah meninggal pada umurnya 4 tahun. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membesar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapat wahyu, banyak ujian-ujian yang diterima dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam teringat ibunda baginda, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan pergi bertemu dengan Ummu Harim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan ziarahi Ummu Harim yang merupakan makcik susuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika berada di Cyprus ini, dan akhirnya syahid di kawasan Larnaca dan dimakamkan di kawasan sini. Begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-katanya Shadiqul Masduq, benar lagi dibenarkan. Dan Ummu Harim menyaksikan kebenaran kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sudah betul sekalian. Seperti mana yang kita saksikan di VT sebentar tadi, itulah gerangan panelis kita pada pagi ini yang akan membincangkan topik berkaitan dengan Ummu Haram, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin kita. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berseri-seri Ustaz tu, masya-Allah. Jadi kalau kita lihat sama orang yang sama, tetapi kita tarik keluar pada VT tersebut, kita letakkan di sini untuk sama-sama kita bincangkan berkaitan dengan Ummul Haram pada hari ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, untuk persoalan pertama ni kita nak raikan soalan daripada sahabat kita, sebab ini berkaitan dengan mukadimah kita juga pada pagi ini, iaitu daripada Puan Sal Rasid Cici. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapakah Ummu Haram dan asal usul nasab keturunannya, serta mengapa ia digelar sebagai Ummu Haram? Apakah kaitan hubungan Rasulullah SAW dengan Ummu Haram sehingga wanita dari Bani Ansar itu diangkat sebagai wanita yang hebat dan mulia di mata baginda SAW? Mohon pencerahan Ustaz. Syukran. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dirahmati Allah, dai dan seterusnya, kepada penerbit dan kru penerbitan dan kepada seluruh ibu-ibu, akak, ayah-ayah, abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Hari ini kita kongsikan satu tokoh yang menarik, iaitu Ummu Haram. Jadi Ummu Haram ni adalah satu individu yang berasal daripada Madinah. Okey, seperti mana yang saya suka kalau sebut Jazirah Arab, dia lebih kurang dengan semenanjung tanah Melayu. Semenanjung tanah Arab sama lebih kurang semenanjung tanah Melayu. Bahagian selatan bawah sekali, adalah Yaman. Yaman ni macam Johor lah. Kemudian Kuala Lumpur macam Mekah, dan Madinah ni berada di atas. Macam Kedah tu, itu adalah Madinah. So di maknanya Nabi SAW dilahirkan daripada di Mekah, macam di Kuala Lumpur, di bandar Kuala Lumpur, dan Ummu Haram ni dia berada di Madinah. Okey. Jadi ittafaqal ulama ala anna Ummu Haram kanat mahraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Ulama bersepakat bahawa Ummu Haram adalah mahram kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya wakhtalafu fi kaifiyati zalik. Dan mereka berkhilaf bagaimana caranya. Jadi ada yang berpendapat dia adalah makcik susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya ada satu orang ibu, budaya orang Arab ni dulu, ibu-ibu, akak-akak, ayah saya sekalian, budaya orang Arab ni dia maknanya suka untuk bagi sebagai anak susuan kepada seseorang. Sebab kan mak ayah, beri kita sebut mak ayah saja, wala takul lahuma uffin, jangan kamu kata pada mak ayah. Ada 5 jenis mak ayah. Mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak ayah susuan, mak ayah mertua, dan mak ayah angkat yang jaga diri kita. Jadi maknanya sebab kelebihan mak ayah ni doanya, kemudian ada keberkatan, ada keredaan Allah. Jadi orang Arab memang dia akan carikan ibu-ibu susuan ni. Jadi maknanya sebagai satu lagi mak ayah. Jadi mana ada satu orang ibu, dia menyusukan ibunda Nabi Sayyidatina Aminah. Dan ibu ni juga menyusukan Ummu Haram,
dan juga keluarga dia. Jadi maknanya Ummu Haram ni dia ada kakak namanya Ummu Sulaim. Kita dah pernah bincang Ummu Sulaim. Maknanya mereka ni semua adalah makcik susuan Nabi SAW. Itu maknanya perhubungan, maknanya persaudaraan dia dengan Nabi SAW. Dan wakanat Ummul Haram, dan adalah Ummu Haram itu adalah muslimah yang pertama masuk Islam. Dia masuk Islam ketika telah mendengar lagi perkhabaran mengenai Nabi SAW mendapat wahyu. 3 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi maknanya kalau ikut tahun Masihi dia 620 Masihi. Kurang lebih begitu. Jadi maknanya dia dengar daripada jauh saja pun, maka dia telah beriman. Aku beriman kepada Muhammad SAW. Sebab apa yang berlaku di tanah Arab waktu itu, mereka memang telah berpegang antaranya agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, Hanifan Muslimah, maknanya Hanif, agama yang lurus. Ada yang penyembah berhala, ada ahli kitab daripada Yahudi dan Nasrani, dan ada yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpegang kepada agama syariat Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi SAW membawa wahyu, jadi ada yang telah beriman. Maka pada tahun 621 Masihi, maknanya diberikan 2 tahun sebelum hijrah, maka ada 12 orang daripada Madinah datang bertemu Nabi SAW di Mekah, dan mereka sama-sama berjanji untuk sama-sama membantu sesama Islam ni. Antaranya adalah Sayyidina Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ini suaminya kepada Ummu Haram ni, dan juga 12 orang sahabat. Maka bila mereka balik, maka lagi berkembang Islam tu di Madinah. Maka 621 Masihi, 22 Masihi, satu lagi rombongan datang. Kali ini 72 orang pula. Maknanya mereka buat perjanjian Aqabah yang kedua, akan melindungi Nabi SAW, dan tahun hadapannya maka berlakulah peristiwa hijrah. Jadi maknanya orang Madinah ni, dia menerima Islam ada yang sebelum jumpa Nabi lagi. Dan bagi Ummu Haram, sebab dia ada pertalian, maknanya ibu susuan dengan Nabi SAW, dia adalah orang yang antara yang awal Islam yang berada di Madinah tu. Okey, itu sebagai mukadimah dia mengenai Ummu Haram. InsyaAllah. Jadi sidang betul sekalian, itu adalah permulaan kita pada pagi ini berkaitan dengan sedikit silsilah ataupun nasab keturunan Ummu Haram ini, yang merupakan ibu susuan kepada baginda SAW. Jadi sekarang kita melihat cerita-cerita yang menceritakan bahawa ada kisah-kisah di sebaliknya itu menceritakan bahawa sebenarnya Ummu Haram ini, Nabi dan juga Ummu Haram ini ada pertalian yang menyebabkan mereka boleh bersentuhan dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi sidang betul sekalian, banyak lagi yang kita akan bincangkan, yang kita akan kupas berkaitan dengan siapakah susuk tubuh Ummu Haram ini. Dan kemana-mana teruskan bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu dalam secara langsung rancangan Buat Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pada pagi ini kita telah menerima satu topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita fahami, sama-sama kita tadabbur, dan juga sama-sama kita pelajari intipati yang terdapat pada kisah di sebalik satu susuk tubuh yang bernama Ummu Haram, yang merupakan ibu susuan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang betul sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami terus di talian 1800881677, ataupun boleh menerusi Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah soalan-soalan yang menarik kita akan tanyakan kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdullah kita, untuk sama-sama kita mendapatkan jawapan dan rungkaiannya, insyaAllah. Jadi Ustaz, apakah lagi Ustaz keistimewaan di sebalik Ummu Haram Ustaz? Okey. Jadi Ummu Haram ni dia terkenal dengan satu orang wanita yang sangat dermawan, dan memang sangat
menjaga kepentingan umat Islam. Jadi maknanya dia adalah antara keluarga yang berpengaruh daripada Bani Najjar daripada Madinah. Jadi maknanya ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia antara orang yang banyak membantu. Dan Ummu Haram serta keluarganya terlibat dengan peperangan-peperangan, antaranya peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku tahun 2 Hijrah. Dan pada tahun 3 Hijrah berlaku peperangan Uhud. Mana orang kafir datang daripada Mekah tu, kalau nak sampai daripada Kuala Lumpur tu kan, naik ke Kedah tu, maknanya serang ke Madinah tu. Maksudnya ketika itulah suami Ummu Haram yang pertama, iaitu Amrul bin Qais, maknanya syahid, syahid bersama-sama dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW, dan maknanya selepas itu Ummu Haram berkahwin dengan satu sahabat lagi, iaitu Sayyidina Ubadah bin Samit. Okey, Ubadah bin Samit ini satu orang wataknya tok guru. Dia adalah guru Quran, dia pernah menjadi qadi di Baitul Maqdis. Kita akan cerita sebentar lagi. Dan mana-mana kita biasanya kalau dekat Malaysia ni Ustaz, kita kalau belajar Quran, kita ada sanad. Okay. Sanad ni maknanya silsilah. Okey, katakanlah saya belajar dari guru saya belajar dari guru sampai bersahabat sampai Rasulullah SAW. Itu dipanggil sanad. Sanad ni maknanya silsilah ilmu. Sebab itu min khasa'isi hadhil ummah al-isnad. Sanad ni adalah keistimewaan umat Muhammad. Sebab tu umat Muhammad, dia ilmu dia atau fahaman dia, kalau betul-betul berguru, insya-Allah tidak akan sesat. Kan? Ini yang belajar sendiri ke internet apa semua, itu yang pandai. Bahaya tu kan. Cuba petikai, dia ada sanad dia. Bukan daripada internet kemudian kita petikai, tak, dia ada sanad guru dia. Okey, jadi maknanya kalau orang kat Malaysia kita biasanya, kalau sanad Al-Quran akan bertemu dengan Sayyidina Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ni adalah guru Quran, maknanya guru Quran dan juga qadi, mana orang alim. Jadi lepas suami yang pertama meninggal di perang Uhud, maka dia berkahwin dengan Sayyidina Ubadah bin Samit, dan dia menyertai banyak peperangan bersama dengan suaminya Sayyidina Ubadah bin Samit dalam peperangan Khandaq pada tahun 5 Hijrah. Ketika Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Begitu juga dengan peperangan di Taif, peperangan Hunain. Jadi dia banyak bersama dengan Nabi SAW. Ini yang menarik kisah, maknanya Sayyidatina Ummu Haram binti Milham. Jadi maknanya satu orang yang sangat rapat dengan kehidupan Nabi SAW. Jadi maknanya, kalau kita tengok tadi di video klip kita yang awal, makam Ummu Haram berada di Cyprus. Nanti mungkin ada soalan daripada penonton kita bertanya kan, dia adalah orang yang membenarkan mimpi Nabi SAW, tapi disebut tempat itu adalah Hala Sultan. Masjid Hala Sultan. Hala ni khalah. Khalah ni makcik lah. Sultan ni merujuk kepada Nabi SAW. Jadi maknanya masjid makcik Nabi, Khalah Sultan. Jadi dia berada di Larnaca. Itu sedikit mengenai sambungan kisah siapakah Ummu Haram itu. Oh, insya-Allah. Jadi sudah betul sekalian. Di situlah perkongsian Ustaz berkaitan dengan dua orang suami kepada Ummu Haram, iaitu pertamanya Amru bin Qais yang syahid di medan perang Badar, yang keduanya adalah Ubadah bin Samit yang baru saya tahu Ustaz. Selama ni kita duk mengaji Al-Quran ni, rupanya sanad kita tu sampai kepada Ubadah bin Samit yang merupakan seorang qadi di Baitul Maqdis. Mudah-mudahan ia menjadi satu pencerahan buat kita bersama berkaitan dengan susur galur ataupun pasangan kepada Ummu Haram ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan persoalan yang berikut daripada sahabat Facebook kita, iaitu Pak Suli Romli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah mimpi Rasulullah SAW ketika tertidur di rumah Ummu Haram, dan berapa kalikah Rasulullah SAW bermimpi? Adakah Ummu Haram dikira syahid kematiannya walaupun tidak mati di medan perang, tetapi kerana semangat niat dan kerana wanita pertama memohon untuk berdakwah bersama Rasulullah SAW walaupun melalui jalan laut yang dianggap mustahil ketika itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Dua soalan yang cukup berkualiti untuk pagi ini. Silakan Ustaz. Okey, pertama sekali kita cuba faham daripada sudut psikologi dulu. Dari sudut psikologi, okey, Nabi SAW adalah
seorang nabi diutus kepada seluruh manusia. Dan takrifan nabi dan rasul ni kan adalah mesti manusia. Mesti manusia kan. Tak boleh Sebab malaikat. tak boleh malaikat, tak boleh haiwan, maknanya mesti manusia dan orang lelaki. Takrifan nabi dan rasul ni mesti manusia dan orang lelaki. Jadi apabila sebut manusia, jadi sifat-sifat kemanusiaan tu tetap ada. Okey. Jadi dalam kehidupan Nabi SAW ni, ibu-ibu, akak-akak, ayah saya sekalian, apa yang paling, kalau kita tengok benda yang agak berat dengan Nabi ni, dia anak yatim daripada kecil. Kan? Tak pernah jumpa ayah dia. Mak ni baru 4 tahun, baru nak kenal-kenal, meninggal. Dibeli oleh datuknya meninggal. Kan? Kemudian dibeli oleh pakciknya, iaitu Abu Talib. Abu Talib. Jadi pakcik sebelah ayah dia lelaki semua. Sebagai manusia, kita lah kan, kalau tengah sedih, biasanya orang biasa, antara yang dia akan teringat adalah mak dia. Ataupun ayah dia. Kita lah kadang-kadang kan tengah sedih, kita biasa tak akan ingat mak kita, ayah kita. Begitu jugalah dengan apa yang berlaku pada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW, kalau dalam keadaan yang orang kata dia, orang hina dia, orang fitnah dia, macam-macam, dia akan teringat mak dia. Tapi dia ingat-ingatan dia dulu, bukan ada gambar dulu. Yang maknanya hati itu memang sayu. Kita boleh bayang lah, cuba kita boleh bayangkan. Maknanya kesedihan itu kan, maksudnya macam mana dia teringat mak dia. Jadi kalau Nabi SAW, dia teringat mak dia akan pergi ke rumah Ummu Haram. Sebab Ummu Haram ni watak dia macam mak-mak. Okey. Ummu Haram ni ada kakak dia Ummu Sulaim. Kita dah bincang pada episod yang lepas mengenai Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni memang gagah lah orangnya kan. Dia kalau pergi mana-mana dia akan bawa macam pisau macam orang Arab Yaman ya. Macam tu. Tapi Ummu Haram ni watak dia macam mak-mak. Macam mak-mak. Macam ibu-ibu. Sebab itu kalau Nabi sedih, Nabi akan ziarah rumah dia. Sebab tengok dia pun dengan gaya mak-mak dia, maknanya sejuk hati tu. Kadang-kadang kita ada kesedihan. Kita tak perlu cakap dengan mak pun. Kita tengok mak pun hati tu jadi sejuk dah. Kan? Sebab itu, jadi ketika kalau Nabi SAW sendiri, Nabi akan pergi ke Ummu Haram. Dan Ummu Haram ni dia akan tahu. Kan? Kalau Nabi datang tu, biasanya dia akan masakkan Nabi. Dia watak macam mak-mak. Dia akan masakkan Nabi kan. Jadi satu hari, ibu kakak tuan-tuan sekalian kan, Nabi SAW memang sedih, hati dia sedih sangat. Yalah, macam mana umat kan, macam mana keadaan orang kata dia, orang fitnah dia, macam-macam. Sedih sangat. Jadi satu hari Nabi SAW datang ke Ummu Haram. Ummu Haram tengok Nabi daripada jauh, dia tahu dah, ni Nabi memang tengah sedih lah ni. Jadi ketika sampai di rumah Ummu Haram pun silakan masuk, tapi sila masuk. Maka Nabi kata, wahai Ummu, saya ni macam sempit dan macam sedih sangat. Boleh tak nak tidur? Baring. Jadi Ummu Haram kata, tak apa, engkau baring, biar Ummu masak. Jadi Ummu pun masuk seperti kebiasaan. Kalau Nabi datang, dia akan masak untuk Nabi SAW. Jadi dia pun masuk. Kan? Ketika dia masuk dan dia masak untuk Nabi. Dan Nabi memang sedih sangat. Macam Nabi pun tidur. Okay? Jadi dah selesai masak, Ummu Haram hidangkan. Kan? Ketika hidangkan, belaga bekal-bekal makanan tu, Nabi terjaga. Ketika Nabi terjaga, muka Nabi sangat ceria. Tersenyum Nabi. Sangat ceria, tersenyum Nabi. Maka Ummu Haram bertanya, wahai Muhammad, tadi kau rasa macam nampak sedih kan? Wa ma yudhikuka ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan kau tersenyum? Wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Wahai Ummu, tadi dalam mimpi saya tidur tadi, Allah bagi saya satu berita gembira Ummu. Apa dia? Nasum min ummati uridu ala ghuratun fi sabilillah yarkabuna thabaja fil bahar mithlu muluku ala al-asirah. Aku mimpi wahai Ummu, umat kita sekarang ni memang ditolak, diserang, nak dibunuh dan sebagainya, tapi nanti umat Islam akan kuat, Ummu. Dan umat Islam nanti dia akan sudah mampu untuk mengirim utusan-utusan dakwah dan juga pertahanan dengan kapal. Okey, orang Arab ni dia dah biasa belayar. Sebab tu kalau kita tengok peristiwa yang berlaku di Madinah, ada satu orang sahabat bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari, Sayyidina Tamim Ad-Dari ni dia adalah rombongan nelayan yang pernah tersesat di lautan dan bertemu Dajjal. Dia menghala ke arah timur maksudnya mengalir ke arah timur dan bertemu dengan Dajjal selama 30 hari tersesat heading ke timur. Okey, jadi maknanya orang Arab ni dah biasa untuk berlayar.
tetapi belayar bukan untuk operasi peperangan, ataupun belayarnya adalah belayar sebagai pedagang. Tentulah beza. Ini maknanya, wahai Ummu, aku tengok maknanya mereka ni yarkabuna nabaja, maknanya mereka naik kapal seperti al-muluku fil asirah, maknanya seperti raja-raja, memang gagah, macam dekat kapal tu memang nampak gagah. Sangat mengembirakan aku, wahai Ummu. Maka apa kata Ummu Haram? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, boleh tak doa? Boleh tak doa nanti kalau umat Islam ni mampu maknanya beli kapal dan mempunyai kemahiran untuk berperang dengan kapal. Orang Arab tak ada kemahiran berperang dengan kapal waktu tu. Darat okey, kapal tak ada. Jadi maknanya boleh tak wahai Muhammad? Maka apa kata Nabi SAW? Anti minal awwalin. Engkau antara orang yang kapal pertama berlayar, maknanya engkau akan berada di situ wahai Ummu. Kan? Jadi pendekkan cerita, nanti kita akan cerita lebih detail, tapi pendekkan cerita. Lepas tu Nabi SAW wafat, kan? Kemudian digantikan Sayyidina Abu Bakar, digantikan Sayyidina Umar. Pada zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu wa arda, maka orang Islam betul untuk mereka berusaha untuk menangani Rom waktu tu, maknanya mereka perlu menguasai ilmu laut. Maka pertama sekali, rombongan pertama pahlawan-pahlawan Islam membelah laut, kan, untuk mempertahankan Islam, dan mereka pergi ke daripada laut Mediterranean tu, daripada Palestin tu, mereka pergi ke Cyprus, kan, ke Cyprus. Maka Ummu Haram ada dalam kapal itu. Menangis Ummu Haram, menangis. Dia kata, aku teringat anak saudara susuanku Muhammad. Dia mendoakan aku berada di kapal ini. Dan hari ini aku menjadi saksi kebenaran kata-kata dia. Perlahiran pertama, Ummu Haram ada dalam kapal. Masya Allah. Betul bila kita lihat kan, Nabi SAW disebut sebagai wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak bercakap melainkan wahyu yang diturunkan. Jadi maknanya apa yang Nabi cakap betul. Jadi selain daripada hadis-hadis ni, banyak lagi hadis-hadis, terutama hadis Nabi mengenai akhir zaman. Betul, bila kita tengok akan wujudnya Dajjal besok, kan? Maknanya kita kena jaga, kita kena pelihara, sebab Nabi tu perkataannya betul. Dia bukan atas hawa nafsu. Bukan hawa nafsu. Betul, apa yang Nabi sebut kita kena perhatikan, kita kena telusuri, kita kena belajar, dan kita kena amalkan. Terutamanya perkhabaran-perkhabaran, peristiwa-peristiwa maknanya yang berlaku sekeliling kita, yang telah berlaku kita tengok, yang sedang berlaku dan juga yang akan berlaku daripada Nabi SAW. Itu kisah bagaimana mimpi Nabi SAW bersama Ummu Haram, dan Nabi doakan kepada Ummu Haram. InsyaAllah. Merasa meremang Ustaz bila Ustaz ceritakan bagaimana rasa seronok Ummu Haram bila melihat gambaran Rasulullah itu menjadi satu kenyataan. Jadi Ustaz, pada saat ini kita ada sahabat pemanggil kita di talian, Tuan Omar kita, Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Luqman dan juga Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Ya, betul, saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan, Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar kita? Alhamdulillah saya sehat. Dai dan Ustaz sehat ya. Alhamdulillah. Biasa alhamdulillah. Silakan dengan soalan pada pagi ini Tuan Haji Omar. Soalan saya begini ya. Saya dengar tadi Ustaz menjelaskan latar belakang ataupun nasab keturunan Ummu Haram ini. Jadi soalan saya satu je lah, saya ringkaskan soalan saya. Apakah sebenar peranan ataupun tugas yang diberikan kepada Ummu Haram sebagai wanita yang hebat untuk mengembangkan agama Islam di belakang Nabi Muhammad SAW? Dan yang kedua saya nak tanya, apakah benar Ummu Haram ini ialah ibu kepada Imam Malik kita? Itu saja soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan yang cukup menarik. Yang pertamanya berkaitan dengan apakah peranan Ummu Haram dalam penyebaran Islam. Yang keduanya, adakah benar Ummu Haram ini merupakan ibu ataupun salah silahnya dengan Imam Malik? Ustaz, silakan. Okey. So jadi maknanya pertama sekali peranan yang maknanya dimain peranan besar yang dimainkan oleh Ummu Haram ya. Jadi macam saya sebut sekali, Ummu Haram dia ada kakak dia, iaitu Ummu Sulaim. Okey, Ummu Sulaim kita pernah cerita, Ummu Sulaim watak dia memang pahlawan dia menyertai peperangan dan antara yang berada di barisan hadapan. Ummu Haram ni pula wataknya ibu-ibu. Jadi maknanya selepas ke syahidnya suaminya Amr bin Qais, kemudian dia berkahwin dengan satu orang sahabat bernama Ubadah bin Samit. Jadi Ubadah bin Samit satu orang yang alim,
Kemudian ketika operasi mengislamkan Rom dan Parsi. Okey, kita kena tahu satu benda yang penting juga. Ketika zaman Nabi SAW ada dua empire besar, iaitu Rom dan Parsi, dua empire besar, Rom dan Parsi, dan juga ada dua laluan dunia besar waktu itu, iaitu laluan sutera dan laluan rempah. Okey, laluan sutera ni daripada Xi'an. Xi'an pergi ke Afghanistan, pergi ke Bukhara, Samarkand dan Khiva. Daripada Khiva dia akan pecah dua, satu kepada Rom, satu kepada Parsi. Ini dipanggil laluan sutera. Dan maknanya daripada negeri China, Xi'an sana tu, Xi'an waktu tu adalah ibu kota China. Beijing ni baru kurun ke-16 baru jadi ibu kota. Sebelum itu beribu tahun dulu ada Xi'an. Sebab Xi'an ni adalah maknanya kota yang berada di tengah-tengah China betul. Beijing dah dekat utara dah. Okey. Jadi maknanya satu laluan sutera, satu lagi laluan rempah. Laluan rempah ni bermula daripada Guangzhou, melalui kita sini, Melaka, pergi ke Aceh, bahagian tanah Melayu, pergi ke Goa, India, kemudian pergi ke tanah Arab, pecah pada dua rempah ni, Rom dan juga Parsi. Jadi maknanya ketika Rasulullah SAW di hujung-hujung hayat baginda telah merancang untuk dakwah dan juga untuk Rom dan juga Parsi. Jadi untuk utusan-utusan ni. Jadi maknanya ketika diutuskan utusan Rom dan Parsi, orang Rom bunuh utusan, orang Parsi tolak dengan diikat dan dihinanya, maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar memulakan operasi untuk menundukkan Rom dan juga Parsi. Dan laluan rempah maknanya dipimpin oleh Sayyidina Abi Waqqas ke Guangzhou, laluan rempah Abu Waqqas. Laluan sutera dipimpin oleh Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas. Sayyidina Qis dan Qas. Makam Abdullah bin Abi Waqqas ni berada di Guangzhou, China, laluan rempah. Dan makam Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas berada di Uyghur. Betul, orang Uyghur tu dia sangat kuat pegangan Islam sebab ada sahabat di sana tu. Jadi maknanya di situ. Okey, jadi peranan yang dimainkan oleh Ummu Haram bersama-sama dengan Sayyidina Ubadah bin Samit adalah ketika operasi pembukaan kota Rom, bagian-bagian Rom, dan ketika Sayyidina Ubadah bin Samit ditugaskan untuk menjadi qadi Baitul Maqdis, Ummu Haram ada bersama-sama di situ. Dan ketika operasi untuk menahan serangan daripada Rom, daripada laut, maka tentera Islam mula-mula sekali dia menubuhkan armada laut Islam. Maka Ummu Haram adalah antara yang pertama berada di situ. Okey, dan Ummu Haram dan juga Ummu Sulaim adalah satu orang yang didoakan oleh Nabi SAW. Anak-anak dia, keturunan dia, saudara dia, maknanya menjadi orang soleh, orang solehah. Antaranya Anas bin Malik sendiri, begitu juga dengan saudara-saudara, tokoh-tokoh yang lain, Imam Malik dan sebagainya. Semua berkaitan dengan persaudaraan dengan keluarga daripada Ummu Haram dan juga Ummu Sulaim ini, daripada Bani Najjar Al-Ansari ini. InsyaAllah. Jadi sudah betul sekalian, itulah serba sedikit berkaitan dengan peranan Ummu Sulaim di dalam penyebaran Islam di bumi ataupun di atas dunia ini. InsyaAllah, alhamdulillah sudah betul sekalian, banyak yang kita dapat berkaitan dengan Ummu Haram pada pagi ini. Banyak lagi yang kita nak tahu ni, bagaimanakah dengan operasi armada laut tentera Islam pertama dan sebagainya. Jadi jangan ke mana, teruskan bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Rehat seketika, insya-Allah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu dalam secara langsung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini membincangkan topik yang cukup menarik, yang menjadi orang kata satu ilmu yang baharu pada pagi ini bagi kita bersama, itu berkaitan dengan Ummu Haram. Sebab terus terang saya katakan, saya pun sebenarnya sebelum ni tak berapa kenal berkaitan dengan tubuh Ummu Haram ni. Alhamdulillah pada pagi ini kita berkesempatan untuk mengenali salah seorang sahabat Nabi yang juga merupakan ibu susuan Nabi SAW, iaitu
iaitu Ummu Haram. Jadi kepada sidang penonton yang ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen. Dan kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita bersama di dalam menyebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini berkaitan dengan Ummu Haram dengan melakukan dan melaksanakan satu tugas yang cukup mudah, iaitu hanya menekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebarluaskan ilmu berkaitan dengan Ummu Haram ini agar menjadi salah satu info yang berguna buat kita dan juga ahli keluarga kita, terutamanya kepada anak-anak kita agar lebih mengenali dan menyayangi sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi Ustaz, nak bertanya Ustaz, daripada tadi saya duduk terpandang peta yang ada di sebelah kiri Ustaz. Jadi Ustaz, sebenarnya peta ni berkaitan dengan apa? Okey, jom kita cerita. Kita peta ni. Okey, jom. Okey, ini Madinah, ini Baitul Maqdis dan ini adalah Kubrus ataupun Cyprus. Cyprus. Okey. Jadi saya nak mulakan dengan cerita ketika tahun 5 Hijrah. Jadi maknanya orang kafir daripada Mekah dia nak serang Madinah. Maka satu orang sahabat bernama Sayyidina Salman Al-Farisi cadangkan untuk buat parit. Parit sekitar kota Madinah ni. So ini maknanya buat parit untuk orang tak dapat datang. Maknanya masuklah. Okey. Ketika berada di parit ini, ketika mereka menggali, ada satu batu yang besar yang mereka tak boleh nak pecahkan. Jadi dibawa kes maknanya benda itu kepada Nabi SAW. Nabi SAW minta segelas air dengan tangan Nabi yang penuh barakah. Nabi tuang di atas batu dan Nabi minta beliung. Beliung ni satu tukul yang besar. Di mana Nabi pun bismillahirrahmanirrahim, hayunan pertama ke batu itu terpecik api dan Nabi mengucapkan dengan penuh semangat Allahu Akbar. Hayunan kedua Allahu Akbar. Hayunan ketiga Allahu Akbar dan pecah batu ini. Para sahabat yang berada di sekeliling Nabi SAW melihat dan rasa macam terkesima, macam sebab sebutan Nabi itu seorang Nabi nampak sesuatu. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Tuan begitu bersemak bertakbir? Apa kata Nabi SAW? Percikan api yang pertama aku melihat kota Yaman jatuh ke tangan kamu. Kan? Percikan api yang kedua aku melihat istana Parsi jatuh ke tangan kamu. Percikan api yang ketiga aku melihat kota Rom akan jatuh ke tangan kamu. Okey. Jadi maknanya ini apa yang Nabi sebut pada tahun 5 Hijrah, kan? Rupanya betul Nabi wafat pada tahun 10 Hijrah, 12 Hijrah kota Yaman jatuh ke tangan Islam, 14 Hijrah kota Parsi jatuh ke tangan Islam, 17 Hijrah kota-kota Rom telah jatuh ke tangan Islam. Tapi belum ibu kota lagi. Kemudian Nabi SAW dalam siri-siri hadis Nabi SAW, Nabi menyebut bahawa mengenai tentang Rom ini, la tuftihannal Qastantiniyah. Maka kota Konstantinopel itu pasti akan dapat ditumbangkan. Fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dalikal jais. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang akan menumbangkan kota itu dan sebaik-baik pengikut adalah yang tentera yang bersama-sama dalam operasi itu. Maka Ummu Haram ada juga menyebut. Kemudian Nabi SAW menyebut awwalu jaisyun min ummati yaghzunal madinatil qaisra maghfur lahum. Maknanya maknanya operasi awal tentera daripada umatku yang berusaha menumbangkan kota Konstantinopel ni menyerang Madinatul Qaisar, maknanya dia akan diampunkan oleh Allah. Maka Ummu Haram berkata lagi, wahai Rasulullah, boleh tak doakan aku ada kat sekali kat situ? Maka Nabi kata apa tak? Sebab okey, Nabi kata tak. Okey, apa yang menarik kita tengok di sini? Okey. Jom kita balik kat peta kita Jadi ketika peristiwa Khandaq 5 Hijrah tadi, maka 17 Hijrah orang Islam telah dapat menawan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni adalah kiblat pertama umat Islam. Dia kota suci umat Islam. Di sini bermulanya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar pergi ke Mekah sini kan. Di sini mula dia. Okey. Jadi umat Islam sini Konstantinia. Sini adalah Konstantinia ni Rom, kota Rom. Jadi selepas ini sini tombang. Umat Islam dah sampai dekat benteng Konstantin. Okey. Maknanya yang mengetuai rombongan ketenteraan ini adalah satu orang sahabat bernama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Okey, dan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari syahid di sini.
Okey. Jadi ketika itu, bagaimana cara nak menombangkan kota Rom? Salah satunya adalah dengan menguasai laut. Sebab itu para sahabat merancang, okey, macam mana selain daripada tentera yang berada di darat, kita kena bertapak di Cyprus. Mana kata siapa? Sebab itu ketika zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu wa arda, armada laut pertama ditubuhkan. Dan operasi mereka pertama adalah untuk menguasai Cyprus. Sebab daripada sini nanti umat Islam akan, maknanya daripada darat lah, dan daripada laut mereka telah menguasai. Maknanya laut, maknanya untuk bantuan ketenteraan daripada dua tempat. Jadi taklah maknanya jauh sangat begitu. Di mana daripada Baitul Maqdis mereka akan maknanya berada di sini, daripada sini nanti maka akan pergi ke Konstantinopel. Kan? Tapi usaha untuk menombangkan Konstantinopel tidak berjaya di zaman sahabat. Kemudian cita-cita ini diteruskan oleh anak-anak sahabat, juga tidak berjaya. Diteruskan cita-cita ini oleh cucu sahabat, juga tidak berjaya. Tapi apa yang disebut oleh Nabi maknanya adalah benar. Tapi kenapa tidak berjaya? Tapi rupanya diwariskan hadis ini daripada satu generasi ke satu generasi. Daripada Nabi SAW 625 Masihi, maknanya mengucapkan hadis ini pada 1553 Masihi. Benar. Satu orang raja bernama Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menombangkan kota Konstantinopel dengan mengalahkan Raja Konstantin yang ke-11. Kota Konstantinopel ni dia bukan senang dia tombangkan, dia punya pagar tu 5 lapis. Dan belakang tu dia ada kawasan pasukan laut dekat Selat Bosporos. Itu Muhammad Al-Fatih dia tawan Bosporos, kemudian baru serang daripada depan. Jadi maknanya dan dia menukarkan nama kota Konstantinopel ni dengan nama Istanbul. Islam untuk selama-lamanya. Di dalam dunia ni ada dua bandar yang diberi nama Islam untuk selama-lamanya. Satu iaitu Konstantinopel, iaitu diberi nama sebagai Istanbul, Islam untuk selama-lamanya. Yang keduanya, ketika Qaid Azam Ali Jinnah mengasaskan negara Islam Pakistan, dia memberi nama ibu kotanya sebagai Islamabad. Islam untuk selama-lamanya. Maknanya dalam dunia ada dua bandar lah yang dinisbahkan kepada Islam. Satu Istanbul, satu Islamabad. Jadi itu perjalanan perjuangan dia. Dan nanti kita cerita pula nanti bagaimana detik-detik pelayaran itu bermula. Dan bagaimana mereka menawan Cyprus, dan mungkin Cyprus itu sendiri apa kepentingan dia dan bagaimana sejarah dia. InsyaAllah. Jadi sidang betul sekalian, satu kisah yang cukup memberikan semangat buat kita sebenarnya sebagai umat Islam, yang mengatakan bahawa sebenarnya Islam ini bukan calang-calang, bukan kaling-kaling, bukan biasa-biasa. Ia satu agama yang kuat, yang membina umatnya menjadi kuat dan menuntut umatnya untuk menyebarluaskan Islam agar terus menjadi kuat dan berada di atas zaman ini sepanjang sampai bila-bila, insya-Allah. Jadi sebenarnya Ustaz nak kongsikan kepada sidang penonton, sekiranya selepas ni kita diberikan peluang untuk pergi menziarahi ke mana tempat, pergilah ke Istanbul. Sebab kita boleh lihat tembok-tembok besar yang peninggalan daripada Konstantinopel, yang kita lihat sebenarnya bukan mudah untuk kita mendapat satu erti kemenangan. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jom sama-sama kita nak raikan persoalan berikutnya daripada saudara Imran Syakir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sebelum menyertai peperangan di laut, Ummu Haram pernah menyertai mana-mana peperangan sebelumnya bersama Rasulullah SAW? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Ustaz, satu soalan yang cukup menarik Ustaz. Okey. Peranan wanita-wanita dalam peperangan. Okey. Peranan utama dia adalah menyediakan makanan dan juga merawat orang sakit. Itu peranan utama. Ada beberapa individu yang bersama-sama ke medan tempur. Ada juga ada perempuan dan ada ke medan tempur juga. Kita boleh tengok antara contoh dia adalah Ummu Sulaim sendiri, kakak dia. Kakak dia memang ke depan kakak dia. Ataupun kita boleh tengok beberapa sahabat-sahabat perempuan Nabi memang dia memang berada di barisan hadapan peperangan. Tapi peranan utamanya adalah sebagai menyediakan makanan. Sebab peperangan ni bukan dia perang macam tu je. Dia ada dia punya strategi dia. Yang masak-masak. Kalau jadi berhenti rehat sekejap, makan dulu, masak. Yang ada yang sembahyang, yang jaga-jaga. Kemudian yang rawat sakit. Maknanya dia ada ini. Jadi Ummu Haram memang terlibat daripada perang Uhud sendiri. Menyaksikan bagaimana suaminya meninggal. Suami pertamanya Amr bin Qais dan anaknya Al-Qais
Khalid juga meninggal anak dia dekat peperangan Uhud. Kan? Begitu juga dia menyertai peperangan Fathul Mekah. Fathul Mekah maknanya pembukaan kota Mekah, berjalan kaki kan daripada pada permulaan sebelum Fathul Mekah tu daripada Madinah ni pergi ke Mekah lebih kurang 400 km sampai-sampai tak dibenarkan masuk, balik. Kerana Fathul Mekah, dia bersama-sama Fathul Mekah. Begitu juga dengan dia yang peperangan bersama Nabi lagi dalam peperangan Hunain. Waktu ketika di Mekah ada peperangan Taif, Hunain sebagainya, dia ada bersama-sama dengan Nabi SAW. Sebab itu maknanya dia adalah wanita yang memang menyertai. Tapi peranan dia dia memang mak-mak, gaya mak-mak lah kita panggil, memang keibuan tu. Sebab tu Nabi selesa untuk bercakap ataupun kalau nak maknanya berbual ataupun nak macam tengah sedih-kesedihan, luahkan perasaan, memang dia macam mak-mak. Sebab Nabi daripada kecil sebagai anak yatim kan. Begitu. Jadi maknanya memang dia ada menyertai beberapa peperangan. Ketika selepas Rasulullah SAW wafat, jadi maknanya dia menyertai peperangan untuk Rom. Maknanya Rom itu maknanya bagian-bagian Baitul Maqdis sampai ke atas tu. Kan? Dia tak menyertai peperangan ke Parsi, tapi dia menyertai ke Rom. Dan dia pernah duduk lama di Baitul Maqdis. Dia adalah orang yang pernah terselamat daripada kesan wabak taun Amwas. Kan kita sekarang ni tengah wabak kan. Pernah satu ketika sahabat bersama orang Islam maknanya diuji dengan taun dan mengikut rawi 10,000 orang sahabat dimakamkan di Amwas. Di Amwas maknanya wabak taun kan. Dia adalah yang terselamat daripada wabak taun itu kan, bersama suaminya Sayyidina Ubadah bin Samit. Jadi banyak sahabat-sahabat besar meninggal ketika itu. Antaranya Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, itu semua panglima-panglima Islam. Sayyidina Mu'az bin Jabal, Sayyidina Shurahbil bin Hasan. Shurahbil bin Hasan ni antara orang yang menombangkan kota Parsi. Jadi banyak sahabat besar yang maknanya meninggal dan wafat dalam dipanggil kejadian taun Amwas. Amwas ni satu kawasan dekat tak jauh daripada Baitul Maqdis. Jadi beliau adalah tempat selamat. Dan Abu Ubaidah Al-Jarrah ni dia menjadi qadi, mendidik orang, dan di belakangnya ada Ummu Haram. Jadi dua qadi besar Baitul Maqdis, satu Sayyidina Ubadah bin Samit, yang keduanya adalah Sayyidina Shaddad bin Aus. Maknanya dua-dua ni adalah qadi besar yang mendidik umat Islam di tanah-tanah Rom, Baitul Maqdis dan sebagainya. Jadi maknanya sebab itu kita boleh tengok makam Sayyidina Ubadah bin Samit berada di tembok Baitul Maqdis bersama dengan Sayyidina Shaddad bin Aus betul-betul berada di tembok Baitul Maqdis. Makan berdua gitu. Jadi maknanya memang dia sentiasa bersama dengan suami dia dalam peperangan operasi peperangan dan juga sampai kepada maknanya armada laut pertama tu. Nanti kita akan ceritakan detailnya, detik-detiknya. Jadi insya-Allah, jadi sudah putus sekalian. Ustaz, sebenarnya bila Ustaz menceritakan kepada ini, saya rasakan bahawa sebenarnya para sahabat dahulu, dia orang bila mendengar satu hadis pada Nabi SAW, mereka akan usaha untuk mendapatkan dan membenarkan apa kata Nabi itu. Itulah satu kehebatannya umat terdahulu. Dan ini memberikan pengajaran buat kita bersama. Apa yang Nabi ceritakan adalah satu benda yang segaris dengan zaman. Boleh dilaksanakan di mana-mana zaman saja. Jadi ambilkan ini sebagai semangat untuk kita terus memperbaiki diri kita agar menjadi seorang mukmin yang beriman dan juga bertakwa di sisi Allah Subhanahu Taala. Jadi Ustaz, satu soalan pendek Ustaz. Satu soalan pendek sebelum kita berhenti berehat. Berkaitan dengan Ummu Haram, nama Ummu Haram. Ada boleh kita namakan anak kita dengan Ummu Haram? Sebab kita risau. Zaman sekarang ni orang akan panggil nama pendek-pendek ni Ustaz. Bagaimana Ustaz? Jadi Ummu Haram ke haram kan? Okey. Jadi kita kadang-kadang kita menerima bahasa itu sebagai satu bahasa yang maksudnya kalau haram tu satu je lah. Maknanya tak boleh dan memang tak bagus. Tapi maksudnya bagi orang Arab, nama haram tu salah satu maksudnya itu. Tapi dia ada maksud-maksud yang lain juga. Sebab itu mereka tak kisah pun. Sebab itu ketika Ummu Haram ni dimakamkan di Cyprus, di Kubrus atau Cyprus, orang Turki tidak memanggilnya sebagai Ummu Haram. Orang Turki memanggil sebagai Ummu Harim. Sebab itu kalau kita kalau sebut bersama orang Turki, dia tak kenal Ummu Haram, dia kenal Ummu Harim. Sebab orang Turki juga maknanya memandang perkataan haram tu sebagai negatif. Jadi dia tak sebagai Ummu Harim. Okey. Jadi maknanya kita boleh je, cuma maksudnya daripada sudut penggunaan bahasa setempat.
tak sesuai lah. So kadang-kadang ada setengah bahasa setempat atau bahasa Melayu pun orang Johor sebut satu benda yang mungkin lain maksudnya dengan orang Kedah contohnya kan. Okay. Contoh macam segan lah. Segan lah. Segan. Kalau dia kata orang Johor kita segan malu lah kan. Orang Kedah segan ada maksud yang lain. Macam malas kan, macam segan aku kan. Betul. Atau bahasa Melayu juga ada perbezaan-perbezaan. Apa lagi penerimaan bahasa-bahasa yang lain. Itu mana kenapa Muharram tu kenapa dinamakan Muharram? Sebab Nabi SAW kalau ada nama yang tak bagus, Nabi akan tukarkan. Di zaman Nabi lagi banyak juga orang yang maknanya sahabat dulu ada nama-nama yang tak baik maksud dia, Nabi tukarkan. Tapi Muharram maknanya utrah nama dia. InsyaAllah. Jadi sebenarnya bagi kita ni tak sesuai lah untuk negara kita menamakan anak kita dengan Muharram ni, sebab bahaya zaman sekarang ni. Orang ni biasalah Ustaz suka nak menyebut perkataan yang tak elok tu lagi suka. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita memilih anak kita dengan nama yang terbaik insyaAllah. Jadi sedang betul sekalian, banyak lagi yang kita akan kongsikan berkaitan dengan Muharram. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami rancangan Tanya Lu Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu secara langsung pada pagi ini rancangan Tanya Lu Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan satu kisah sirah berkaitan dengan Ummu Haram yang merupakan salah seorang syahidah ataupun seorang wanita yang syahid di dalam Islam. Jadi sidang penonton sekalian, satu kisah yang cukup menarik yang akan memberikan inspirasi terutamanya ibu-ibu yang sedang sibuk menyediakan sarapan di dapur pada saat ini. Ini menjadikan satu inspirasi buat anda untuk terus berusaha. Sebenarnya ibu-ibu juga mampu untuk menjadi sehebat Ummu Haram dan juga menjadi sehebat seorang lelaki, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sekali lagi saya wawarkan sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen. Jadi jom sama-sama kita nak raikan persoalan yang berikutnya pada sahabat kita, saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bagaimana Ummu Haram boleh terlibat dalam menyertai perang Badar dan perang Uhud, seterusnya menyertai misi jihad menentang Rom ataupun Eropah, NATO dan membuka Cyprus? Dan soalan keduanya, apakah kesudahan cerita Ummu Haram yang dikatakan syahid apabila diserang seekor binatang buas? Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Okey. Jadi apabila kita bicara mengenai dalam Islam kan, okey. Islam ni dia ada satu modul yang mengajar kepada kita mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Sebab itu ketika kekalahan tentera salib pada kurun ke-12 kan, mereka akhirnya buat kesimpulan kita takkan boleh kalahkan orang Islam sebab mereka ada modul mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Satu bermula situ mereka menubuhkan satu grup dipanggil Orientalis. Orientalis ni maknanya mereka satu grup yang belajar bangsa-bangsa timur ni. Orientalis maknanya belajar bangsa-bangsa timur dan macam mana nak merosakkan mereka daripada dalam dan melupakan tentang modul ini. Jadi maknanya bila kita sebut mengenai mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia, kita orang Islam jelas perjalanan hidup kita. Dunia ni sementara. Akhirat itu adalah yang selama-lamanya, kan? Dan para sahabat lebih-lebih lagi mendapat didikan langsung daripada Nabi SAW. Jadi mereka memang tertunggu-tunggu maknanya untuk menyertai peperangan-peperangan jihad ni, dan doa-doa para sahabat yang cukup terkenal kan ketika menyertai mana-mana peperangan, apa dia? Allahumma ja'alni awwala syahidin fi hadhil ma'rakah. Ya Allah, jadikan aku orang yang pertama syahid dalam peperangan ini. Itu doa para sahabat yang cukup terkenal dalam mana peperangan pun. Tapi kata pepatah Melayu kita, kan, berani mati tak mati, berani hilang tak hilang. Orang yang berani mati dia takkan mati. Orang yang berani hilang takkan hilang. Itu kan pepatah Melayu daripada leluhur kita. Jadi maknanya bila kita berani, maknanya
Contoh macam Sayyidina Khalid bin Walid. Memang dia memang ke depan, hatta ketika mana-mana peperangan dia memang ke depan, sampai badan dia itu tidak ada yang seinci pun daripada badannya itu bahagian depan, tak ada calitan pedang ataupun bekas-bekas luka. Bahagian depan, belakang tak ada. Maknanya dia akan tempur ke depan dulu. Tapi meninggalnya disedih cakap, aku nak sangat syahid. Tapi meninggal tak dapat dalam medan peperangan. Kan? Makamnya ada di Syria ataupun di Syam, tanah Syam. Sayyidina Khalid bin Walid. Jadi ceritanya itulah para sahabat. Jadi Ummul Haram kenapa dia terlibat, itulah benda yang antara dicerita-ceritakan. Seperti mana sahabat-sahabat yang lain kan. Maksudnya menyertai benda-benda fisabilillah. Fisabilillah bukan sahaja peperangan, dakwah-dakwah. Maknanya operasi mengislamkan dua laluan. Laluan sutera dan laluan rempah ni, spice route dan sikh route ni, itu pendakwah pula. Kan? Sebab itu ada catatan pendakwah yang mengislamkan bahagian Nusantara ni. Dia kata apa? Sahabat-sahabat kami syahid dengan pedang di Rom dan juga Parsi. Tapi sebelah sini ni kami banyak syahid dengan sihir. Allah. Sebab laluan kita ni dia tak dengan pedang tapi dia dengan sihir. Jadi banyak syahid dengan sihir. Salah satu kita sebab itu pendekatan apa yang kat sini sebab tu macam ilmu perubatan Islam dan sebagainya agak matang di kawasan kita ni. Sebab memang bayangan kita ni dulu memang sihir tu agak tinggi dan pendakwah tu kena selesaikan benda tu. Orang kita terkenal dengan lembut, sopan santun, menghormati tetamu kan. Taklah nak berpedang ke apa semua kan. Tapi benda sihir pula berkaitan demikian. Ini kenapa Muharram boleh terlibat dengan peperangan, sebab itulah maknanya kehidupan para sahabat dahulu memang mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Dan benda itu sebenarnya yang kita perlu faham. Sebab itu hidup kita ni sementara, berbuatlah benda-benda yang baik. Banyak buatkan benda baik untuk bekalan kita ke akhirat. Contohi para sahabat terdahulu. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW ada menyebutkan bahawa ashabikan nujum, sahabat-sahabat aku ni seperti bintang-bintang, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, mana-mana satu kau nak ambil petunjuk kau akan bagi hidayah. Bintang-bintang ni kalau dalam ilmu falak dia ada tanda-tanda dia. Contohnya macam nak cari kiblat, ada bintang kiblat dia. Kan? Macam mana bintang-bintang constellation, maknanya gugusan bintang-bintang tu dia ada tanda-tanda dia. Sekarang dalam hadis Nabi SAW pernah sebut bahawa satu ketika Madinah ni kena serang dengan wabak. Kan? Wabak. Jadi Nabi kata nanti ketika timbulnya bintang suraya, maka wabak ni akan hilang. Bintang suraya ni, jadi orang moden, bintang suraya ni bintang mana satu Apa ni bintang suraya ni berada dalam gugusan Ats-Tsauri ataupun Taurus. Ats-Tsauri atau Taurus, Tsauri itu maknanya lembu. Dan bahasa Arab lembu Ats-Tsauri. Mana orang putih kata Taurus Tsauri itu. Jadi kat situ tu ada satu bintang yang agak bersinar namanya Suraya. Kalau di tanah Arab, di gugusan Arab, timbulnya bintang Suraya di kaki langit bermulanya musim panas. Jadi Nabi dah sebut lah, maknanya ilmu bintang yang falak Nabi kan. Nanti ketika timbulnya bintang Suraya, maka wabak ni akan habis. Jadi ketika timbul bintang Suraya, itu bermulanya musim panas itu, wabak ketika itu Madinah dah wabak pada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, maknanya hilang wabak tu. Jadi ceritanya sahabat ni seperti bintang-bintang. Mana yang kita ikut, maka kita akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi itulah sebenarnya dan menceritakan juga seperti yang Ustaz kongsikan tadi itu, menyatakan bahawa sebenarnya Islam ni cara perjuangan itu berbeza, ada pelbagai Ustaz. Ada yang menggunakan pedang seperti mana kalau kita lihat sekarang ni di Palestin dan sebagainya menggunakan pedang, dan kita yang berada di Nusantara ni seperti kata Ustaz juga penuh kelembutan dan sebagainya, menggunakan tutur kata, tapi ada pula orang kata ilmu halus yang digunakan untuk menyelesaikan kita. Jadi Ustaz, soalan yang kedua Ustaz berkaitan dengan syahidnya Ummul Haram yang disebabkan oleh binatang buas. Okey. Syahidnya Ummul Haram ni dia ada khilaf dia. Kan ada yang kata sebab tanah baru tau, Cyprus diorang tak pernah sampai. Dulu bukan ada peta dan Google serta Google Map yang boleh tengok sekarang, tak tahu. Cuba bayangkan. Saya selalu bayang dua benda kisah pelayaran Islam ni. Satu, operasi armada laut pertama. Maknanya bayangkan sampai-sampai itu nak ke mana? Nak ke mana sampai-sampai? Satu kisah Ummul Haram, satu lagi kisah Sayyidina Abdullah bin Abi Waqqas ketika sampai di negeri China. Maknanya sampai-sampai parking kapal tu nak ke mana?
bukan hotel, bukan apa. Tak ada apa peta pun Tak ada tak ada. betul, tak ada apa semua kan. Jadi saya selalu terbayangkan dua keadaan ini. Jadi maknanya sampai ke Cyprus, tak tahu macam mana. Muka bumi macam mana, serangan musuh macam mana keadaan sebagainya. Okey, mengenai Cyprus ni pula, dia memang mana tanah Rom, tanah jajahan Rom dekat di Cyprus ni kan. Okey, kalau sekarang ni separuh adalah Turki, separuh lagi Greece. Greece Jadi maknanya makam Ummu Haram berada di bahagian Greece. Bahagian Greece dekat bahagian apa, dekat bahagian Turki ni ada satu orang sahabat Nabi Isa alaihissalam, iaitu Barnaba. Di Famagusta di Barnaba. Jadi ulama Islam kalau ziarah makamnya Barnaba, mereka akan hadiahkan Fatihah. Sebab dia adalah maknanya hawariinnya Nabi Isa AS. Nabi Isa AS kan ada 12 orang anak murid. Satu orang tu nama Barnaba, dimakamkan di sini, di bahagian Turki. Di bahagian Turki ada sahabat Nabi Isa. Di sini ada sahabat Nabi, iaitu di Turki. So di sini tempatnya ketika peperangan salib. Ingat tak kalau saya pernah episod lepas kita cerita mengenai Salahuddin Al-Ayyubi dapat mengalahkan tentera salib pada 1187 Masihi. Dia dapat mengalahkan Guy de Luzion, raja salib dan al-muluk la yaqtulul muluk, raja tidak membunuh raja. Jadi Guy de Luzion dibuang di sini. Okey. Dan maknanya Guy de Luzion ni dan keturunannya membesar di sebahagian Cyprus lah. So dia pernah dibuang di sini kan. Di sini memang pengaruh Rom agak kuat selain tentera Islam. Okey, balik kepada soalan tu tadi. Jadi ketika sampai situ ada yang kata pendapat dia disergah dan diserang oleh binatang buas. Kan Ummu Haram waktu tu umurnya 86 tahun. Masya-Allah. Ada yang kata dia diserang hendap oleh maknanya orang-orang Rom. Jadi ada yang kata kerana serangan itu ataupun terkejut kudanya itu, maka dia terjatuh. Dan dia jatuh tu maka mungkin tempat yang akhirnya sakit dan meninggal. Dan nanti di TV9 kita cerita sikit ada kisah 3 batu. Sangat menarik kita ada video klip dia juga yang kita akan cerita di awal TV9 nanti. InsyaAllah Ustaz beri teaser terlebih dahulu. Jadi jangan mana, teruskan kekal bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak raikan sahabat pembagian kita, Tuan Haji Ismail Mat Isa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dahi dan Ustaz. Okey, soalan saya pagi ni dengan Ustaz. Ya, silakan. Okey, adakah ketika itu sememangnya wanita-wanita Ansar mempunyai jati diri yang kental, berani dan bersemangat seperti Ummu Haram untuk berperang? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Ismail kita. Satu soalan menarik tu. Kalau kita lihat kebanyakan yang hebat-hebat yang berani berjuang bagi kaum wanita ni daripada Ansar. Bagaimana Ustaz? Okey, saya nak tanya dulu dai kita kan. Okey, orang ni dia jadi berani bermula daripada mana? Daripada badan dia yang gagah kah? Daripada keris dia kah? Daripada mana? Kalau berani. Hati ke Ustaz? Ya. Dia berada di sini. Okey. Jadi kenapa orang-orang Ansar ni nampak lebih ke depan? Sebab keimanan. Itu dia punya kunci dia. Sebab itu mana-mana bangsa dia dapat Islam dan menghayati keimanan, bangsa tu jadi hebat. Mana-mana bangsa kita tengok. Sebab apa? Dia ada jati diri dia yang akan maknanya mengutamakan akhirat dan dunia ni sementara. Jadi bila kita cerita dunia ni sementara, bukan maksud kita tinggal dunia. Kita akan membangunkan dunia ni sebaik-baiknya sebagai jambatan ke akhirat. Dan juga kalau kita cerita dunia ni sementara, maksudnya kita tidak akan membazirkan walau sesaat masa kita untuk benda tak berguna. Jadi kita gunakan untuk beramal. Beramal bukan semata-mata tika semayang. Kita gunakan tangan kita untuk menolong orang, membantu orang, membangunkan benda-benda yang baik, buat wakaf, buat masjid, buat apa. Lepas tu umat Islam, dia bermula daripada sini, daripada iman. Wanita Ansar adalah wanita yang dapat iman sebelum jumpa Nabi SAW lagi. Jadi maknanya kenapa mereka lebih ke depan ketika itu? Sebab ni keimanan dia tu. Jadi maknanya sebalik kepada kita, kalau kita nak tengok contoh daripada itu, memang tingkatkan keimanan. Kita nak cerita macam di Nusantara kita, kata-kata orang Islam kita, orang Melayu kita. Kan? Kenapa kita sebut kadang-kadang ada orang cakap kenapa kita lemah dan sebagainya kan? Saya tengok dua benda saja. Kan?
kita telah meninggalkan adat ketimuran, kan, kelembutan kita dan juga jati diri Islam. Kan? Sebab tu jati diri Islam ni jangan ditinggalkan. Itu sebahagian daripada jati diri kita. Sistem, belief system, sistem kepercayaan yang ada pada kita tu. Dan bila kita nak sebut, nak balikkan kehebatan maknanya bangsa kita dan sebagainya, balik pada Islam. Saya percaya, kan, sebab Islam dia membentuk bahasa dalaman yang bagus. Jadi apabila kita menghayati Islam, kita akan stop, kita akan disiplin dengan diri kita. Kita akan stop, tak boleh ni. Siapa yang cakap tak boleh itu? Allah cakap. Jadi kita akan stop, buat benda tak baik ni, kita akan stop sendiri. Tak payah orang cakap, tak payah cikgu cakap, tak payah bos cakap, kita sendiri akan pandai memilih benda yang baik itu adalah baik dan meninggalkan benda buruk adalah buruk. Rahsia perempuan Ansar, sini rahsia dia. Kan, iaitu ma waqara fil qalb, apa yang berada di hati mereka, keimanan yang utuh. Yang mereka tanam dan pasakkan sebagai jati diri mereka. InsyaAllah. Jadi kesimpulannya, nak naikkan kembali, kita nak tingkatkan kembali kegemilangan Islam itu bermula dengan kita tingkatkan terlebih dahulu keimanan pada diri kita. Ayuh sama-sama, salah satu cara untuk kita menambah baik iman dan juga takwa dalam diri kita adalah dengan menuntut ilmu. Ayuh sama-sama kita terus tingkatkan ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang beriman dan seterusnya menaikkan kembali kegemilangan dan kecemerlangan Islam. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita beralih kepada soalan berikutnya. Para sahabat kita, Tuan Romli Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Na'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dalam rahmat Allah. Amin Rabbil Alamin. Soalan saya, apakah kaitan Khonsa dengan Ummu Haram yang mempunyai putera dan terlibat dalam peperangan bersama Rasulullah SAW? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Satu soalan yang menarik. Silakan. Itu antara Khansa. Khansa ni antara salah satu nama-nama sahabat-sahabat yang awal, yang bersama dengan Nabi SAW. Kenapa kita banyak tak kenal agak nama dia? Sebab kebanyakan mereka yang syahid awal di peperangan Badar, di peperangan Uhud. Jadi contohnya macam anak Khansa, contoh Qais anak pada Ummu Haram, maksudnya syahid di ketika peperangan Uhud lagi. Jadi maksudnya kenapa keterlibatan mereka tu, dan kenapa kita tak banyak mendengar kisah-kisah selepas itu, sebab mereka adalah orang-orang yang daripada awal bersama Nabi dan syahid pada peringkat awal dalam peperangan-peperangan bersama Nabi SAW. Jadi Ustaz, satu persoalan Ustaz, soalan pendek berkaitan dengan adakah kita lihat daripada peta itu sendiri, sebelum mana kita dah sampai kepada Islam, nak sampai ke Istanbul, adakah memang penting untuk ditakluk terlebih dahulu Cyprus itu kan? Okey. Jadi okey. Jadi Cyprus ni adalah satu kubu pertahanan untuk membantu Konstantinopel waktu tu kalau Konstantinopel lemah. Jadi maknanya gini ya. Katakanlah sampai Kuala Lumpur kan, ibu kota. Jadi maknanya di keliling tu dia kena bina maknanya kubu-kubu pertahanan. Ni kalau cerita dulu kan sama juga. Konstantinopel di sini, Cyprus ni salah satu kubu penting. Jadi kalau anda kata apa-apa hal mereka boleh berundur sekejap, kemudian datang balik di sini. Sebab itu maknanya ketika zaman Sayyidina Osman nampak benda ni. Cyprus perlu ditombangkan dulu. Untuk kita menombangkan kota Konstantinopel. Sebab itu memang betul. Akhirnya setelah Cyprus tombang, walaupun Konstantinopel lepas 700 tahun selepas itu, tapi maknanya umat Islam telah berjaya mengawal Laut Mediterranean ini. Jadi maknanya laut ni Laut Mediterranean. So ni Baitul Maqdis. So maknanya mereka dapat mengawal bahagian-bahagian tanah Rom Baitul Maqdis ini. Okey. Kita teringat kata-kata Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa yang dapat mengawal Baitul Maqdis, dia dapat mengawal dunia. Okey, kenapa benda itu berlaku? Sebab kalau kita tengok, ini Baitul Maqdis kan? Baitul Maqdis ni macam bunga tiga kelopak. Bunga tiga kelopak. Sebab apa? Okey, Baitul Maqdis dia penghubung kepada timur, dunia timur. Sini benua Afrika dah. Daripada Afrika nak pergi ke timur akan lalu Baitul Maqdis. Ini benua Eropah, ini benua Afrika. Sebab dia macam bunga tiga kelopak. Sini satu, sini satu dan sini satu. Sebenarnya siapa yang orang Eropah nak ke timur dia akan lalu bagi Baitul Maqdis. Timur nak ke Eropah dia akan lalu Baitul Maqdis. Afrika nak ke Eropah, nak ke timur dia akan lalu Baitul Maqdis.
orang-orang timur nak ke Eropah akan lalu Baitul Maqdis. Allah. Lepas tu pertahanan Baitul Maqdis, Sayyidina Osman nampak dia tawan ataupun dia kuatkan kubu orang Islam di Cyprus. Terlebih dahulu. Terlebih InsyaAllah. Itulah kepentingan sebenarnya umat Islam untuk menakluk terlebih dahulu Cyprus sebelum mana Istanbul. Jadi sedang penonton sekalian, dengan jawapan tersebut kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut tentang salah satunya tu berkaitan dengan 3 batu yang diceritakan oleh Ustaz. Jadi yang ke mana-mana teruskan bersama kami. Bertemu sebentar saya lagi di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Rombongan Ummu Harim bergerak daripada Jerusalem, dan ketika sampai di Ramlah, ketika itu Ummu Harim singgah di satu biara, dan Ummu Harim tertarik dengan 3 batu yang seakan-akan dinding plywood begitu. Ummu Harim kata, wahai tuan, aku ingin beli batu ini. Tuan punya biara itu kata, aku lihat wajahmu terdapat nur dan cahaya, aku hadiahkan batu ini pada kamu, ambillah. Maka Ummu Harim kata, apa? Aku tak boleh ambil sekarang sebab aku dalam perjalanan ke Cyprus ingin berdakwah ke sini, dan nanti sampai masa batu ini akan aku ambil. Kemudian Ummu Harim pun berlayar daripada Jaffa sampai ke kawasan sini, ke Cyprus sini, dan mula berdakwah. Dan satu ketika beberapa perang kecil berlaku dan Ummu Harim telah syahid di kawasan sini, maka para sahabat yang lain memakamkan Ummu Harim di sini. Esok paginya, apa yang mengejutkan adalah ketiga-tiga batu ini telah berada di sisi sekitar makam Ummu Harim. Dan para sahabat yang bersama-sama Ummu Harim ketika mula-mula perjalanan meletakkan 3 batu ini di atas kuburan Ummu Harim ini. Dan selepas zaman sahabat, makam ini sebenarnya lama telah hilang. Sampailah ketika Turki, kerajaan Khalifah Utsmaniyah datang ke kawasan Cyprus ini pada 1571 Masihi. Ketika itu mereka mencari kembali makam Ummu Harim, dan Khalifah ketika itu berusaha untuk mencari di manakah makam Ummu Harim. Sampailah satu ketika tanah di kawasan ini telah runtuh dan kelihatanlah 3 batu yang menutup makam Ummu Harim yang berasal dari Ramlah ini. Ketika mereka buka batu ini dan mereka menemui jasad Ummu Harim. Kali ini batu ini diletakkan di bahagian atas makam Ummu Harim, dan kita lihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa perjalanan Ummu Harim ke bumi Cyprus ini. Soalannya yang pertama, siapakah yang membawa batu ini sehingga ketika Ummu Harim syahid, batu ini berada di sisi makam Ummu Harim? Mungkin ada rombongan sahabat selepas itu, ataupun wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sudah betul sekalian. Kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan Ummu Haram ataupun Ummu Harim dalam sebutan bahasa Turkinya. Daripada sedang penonton, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk mungkin bisa terus di talian yang tertera di kaca televisyen. Jadi Ustaz, saya rasa kita semua dah tengok tadi sedikit ringkasan VT yang berkaitan dengan batu yang terdapat di makam Ummu Haram. Jadi Ustaz, apakah sebenarnya yang menarik berkaitan dengan batu ini, dan juga siapakah sebenarnya yang seperti mana dia persoalan yang Ustaz ajukan tadi dalam VT, siapa yang mendatangkan dan meletakkan batu di situ? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Da'i Luqman. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih ke TV9 kita sambung kisah lagi. Okey. Jadi kita nak cerita perjalanan Ummu Haram daripada Baitul Maqdis, dan armada pertama laut umat Islam pada zaman Sayyidina Osman, iaitu ketika kapal telah disediakan. Dan macam mana saya sebut tadi, orang Arab dah biasa belayar ni biasa, tapi belayar sebagai pedagang dia berbeza sebagai belayar sebagai kapal perang. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis yang kita sebut tadi, Nabi tersenyum kan, ka'annahum, seolah-olah mereka tu al-muluku fil asirah. Maknanya okey, kita boleh bayang macam raja di atas nampak hebat.
Okey. Jadi ketika dalam perjalanan daripada Baitul Maqdis, di bahagian Baitul Maqdis ni, laut ni dekat Yafa. Jadi daripada Baitul Maqdis nak turun ke Yafa tu, mereka melalui satu kota bernama Ramlah. Okey, kota Ramlah ni ya. Okey, dekat tepi kota Ramlah ni ada satu kota nama Kota Lut. Okey, Kota Lut ini yang dalam hadis Nabi SAW menyebut nanti di akhir zaman ada satu susuk tubuh yang mengajak kepada penyembahan kepada Dajjal. Menyembah kepada syaitan. Dia adalah Dajjal. Dia mengajak menyembah kepada diri dia dan kepada syaitan. Susuk tubuh ini namanya Dajjal, Al-Masih Dajjal. Maka ketika Al-Masih Dajjal ni keluar, maka umat Islam akan teruji keimanan dia. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan untuk kita membaca surah Kahfi ayat 1 sampai 10 kan, untuk kita mengelak daripada sihir Dajjal ini. Jadi Dajjal ini dalam hadis Nabi SAW, kutilah Dajjal bibabin Lut. Dajjal ni nanti akan dibunuh di kota Lut. Maka kota Lut ni dia ada dua pintu. Satu pintu barat, satu lagi pintu timur. Ulama kata okey, di Babin Lut di bahagian pintu mana? Jadi para ulama Jerusalem Muhammad Sirah menyebut dan berijtihad bahawa pintu yang akan dibunuh Dajjal itu adalah di pintu bahagian timur. Okey. Orang Yahudi sekarang ni membina kem tentera tau dekat sekitar kota Lut. Betul, Ustaz. Okey. Okey. Yang saya nak cerita di sini, ketika umat Islam dapat ketahuan Baitul Maqdis, sebenarnya mereka nak mengislamkan kota Lut. Tapi waktu tu orang Lut tak nak. Orang tak nak. Jadi orang Islam membina ataupun membeli tanah-tanah di sebelah bandar kota Lut dan diberi nama Ramlah. Ramlah. Ya, Ramlah ni Bandar satu kota orang Islam, memang orang Islam beli dan bina bandar untuk tujuan mengislamkan kota Lut. Jadi maknanya okey, kita cerita balik Ramlah tadi. Dekat Ramlah waktu itu ada satu biara kecil. Jadi dalam perjalanan daripada Baitul Maqdis untuk pergi ke Yafa, maka Ummu Haram dan rombongannya singgah di biara ni. Dan biara ni ada satu batu, 3 batu macam pelewuk tau. Saya tengok batu tu macam meja ni tapi petak macam ini. Jadi Ummu Haram agak tertarik dengan batu ini. Ummu Haram kata macam, boleh tak saya nak beli batu ini? Memang cantik lah, saya nak bawa. Maknanya boleh tak saya nak beli batu ni. Maka maknanya penghuni biara itu ataupun macam ketua di biara itu kata, dia tengok Ummu Haram, dia kata, saya tengok muka awak ni ada nur, cahaya. Sebab memang orang Islam tu dalam Quran pun Allah sebut simahum biwujuhihim min athari sujud. Dia ada kesan sujud dia. Dan ada nur yang tak boleh nak cerita dengan bahasa. Dan ada nur dia orang Islam ni. Maknanya simahum fi wujuhim min athari sujud. Jadi maknanya ketika ahli kitab ni tengok, dia kata, aku tengok engkau kan ada nur, ada nur. Jadi hati aku sejuk. Tak apa, kau jangan beli, aku hadiahkan batu ini. Ambillah. Maka orang kata tak apa. Maknanya nanti saya tengah dalam perjalanan operasi untuk maknanya ke Cyprus. Ke Cyprus. Nanti saya akan ambil. Okey, jadi batu tu maknanya berada di Ramlah lah. Ramlah. Okey. Sampai di Yafa, maka bermulalah rombongan mereka yang mereka ni pertama kali maknanya berlayar selaku laksmana laut ataupun pahlawan laut. Sebelum ni mereka berlayar, orang Arab berlayar sebagai peniaga. Dia beza. Jadi maknanya bila masuk orang Rom dah beribu tahun dah memang menguasai laut. Orang Viking, orang bagaimana memang biasa. Jadi ini mereka pahlawan Islam. Maka mereka berlaku peperangan kecil, dan apabila mereka sampai di Cyprus, maka mereka berlayar sampai di Cyprus, maka di situlah sampai berlaku peperangan kecil, dan ketika itulah ada satu peristiwa yang berlaku kepada Ummu Haram dan rombongannya. Kita Jadi insya-Allah Ustaz suka memberikan kita tertanya-tanya dan tunggu-tunggu. Jadi saudara penonton sekalian, nak tahu apakah kesudahan kisah tersebut, yang ke mana teruskan bersama kami rancangan Tanya Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, bertemu sebentar saja lagi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang mengurunkan. Amin.
Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu di dalam rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu yang keliru membincangkan topik berkaitan dengan Ummu Haram. Dan sebentar tadi sebelum mana kita berhenti berehat, Ustaz telah pun menceritakan berkaitan dengan perjalanan daripada Ummu Haram dan juga armada pertama tentera Islam ini daripada Ramlah ke Cyprus. Jadi Ustaz berhenti tadi dekat Cyprus. Ustaz, tadi Ustaz kesudahan berkaitan dengan 3 batu yang unik ni Ustaz. Okey. Silakan. So, jadi maknanya ketika mereka sampai di Cyprus, maka berlaku peperangan kecil macam yang kita sebut ada maknanya kalau nak salah faham sekarang ambush lah dan sebagainya, dan berlaku peperangan kecil di Cyprus itu. Okey. Jadi sampai pada tahun maknanya pada tahun itu adalah tahun 28 Hijrah. 27 Hijrah ataupun bersama dengan 600 kurang lebih 49 Masihi 649 Masihi. Kita 2021 649 Masihi lebih kurang. Jadi ketika itu dalam satu serang hendap, maka Ummu Haram syahid, okey, dan di sahabat yang berada di sekeliling situ apabila telah menang pertempuran kecil itu, mereka memakamkan Ummu Haram di kawasan situ. Okey, di Larnaca, Cyprus di Larnaca, Cyprus. Maknanya dekat tepi tasik, dipanggil Tasik Garam ataupun dipanggil Namaklik. Namaklik garam, okey, Namaklik mana Tasik Garam dekat Larnaca, Cyprus. Okey. Jadi beberapa ketika selepas itu, kan, tiga batu yang Ummu Haram maknanya nak beli dan ahli kitab bagi itu ada di sekitar makam Ummu Haram. Okey, jadi memang ada perbahasan ulama sirah sendiri, ada yang sebagian berpendapat dari sudut logik dia rombongan selepas itulah yang bawakan, sebab mereka semua tahu Ummu Haram tu berkenan dengan batu itu dan ada yang ada cerita-cerita yang lebih tak boleh nak dirungkai dengan akal tu, saya tak nak cerita kat sini. Maknanya kita lebih dah pegang kepada mana ada lepas tu rombongan sahabat yang bawa di situ. Okey. Jadi maknanya diletakkan batu ni sebagai penutup kepada makam tu. Maksudnya atas makam tu diletakkan batu tu. Okey. Okey, kemudian pendekkan cerita, selepas itu maknanya para sahabat berusaha untuk tawan Konstantinopel dan sebagainya, tapi tak berjaya sampai berlaku peperangan salib pada kurun ke-12 dan tentera salib dapat dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada 1187 Masihi. Okey. Jadi ketika itu Guy de Lusignan, maknanya Raja Salib, Salahuddin tak bunuh, Salahuddin hantar ke Cyprus. Hantar ke Cyprus. So, jadi maknanya ketika Salahuddin hantar ke Cyprus, dia raja dah biasa strategi peperangan, dia dapat kalahkan orang Islam dekat Cyprus. Allah. Dia dapat kalah. Cyprus telah ditawan balik. Maknanya dia dapat bina kekuatan dia di Cyprus dan dia dapat tawan Cyprus. Jadi umat Islam berada di pinggiran dan makam Ummu Haram pernah hilang. Jadi orang tak tahu selama lebih kurang dalam 200 tahun lebih. Orang tak tahu. Jadi sampai akhirnya Turki Osmaniyah berjaya tawan balik Cyprus daripada keturunan Guy de Lusignan. Dapat berjaya tawan balik Cyprus pada 1571 Masihi. Kan? Ketika itu mereka tak tahu mana makam Ummu Haram, tak tahu. Kan? Sampai takdir Allah Subhanahu Wa Taala berlaku satu hujan yang sangat lebat. Maknanya tanah-tanah ni jatuh dan mereka cuma tahu clue dia adalah batu ni. Tiga batu. Tiga batu tu. Maknanya tanah tu hujan lebat, tanah tu macam runtuh macam itu dan mereka temui balik makam Ummu Haram ini. Jadi sebab itu tiga batu tu sekarang ni diletakkan dekat atas makam Ummu Haram. Maknanya dia bawa balik makam tu elok, tapi dia bawa tiang, batu tu diletakkan ke atas sebagai macam bumbung. Macam bumbung ini maksudnya kisah tiga batu di Ramlah ini yang menyebabkan akhirnya ditemui balik makam Ummu Haram dekat maknanya Larnaca, Cyprus, dan orang Turki Osmaniyah kemudian menamakan tempat itu sebagai Khalah Sultan. Khalah tu maknanya makcik. Sultan tu merujuk ke Nabi SAW. Khalah Sultan maknanya makcik Nabi SAW. Kan, berada di Larnaca. Kalau kita pergi Larnaca, jangan lupa ziarah makam mana ibu susua Nabi SAW ini yang berada di sana, dan kita boleh maknanya duduk situ, maknanya mengenangkan sejarah dia itu. Saya sebenarnya kan Da'i Luqman dan ibu-ibu kakak sekalian, pertama sekali saya sampai ke Larnaca, saya tak pernah tahu pun mengenai makam Ummu Haram di sini. Saya tak pernah tahu pun. Jadi maknanya saya bawa orang pergi Palestin. Jadi satu ketika maknanya saya tidak dibenarkan untuk masuk ke Baitul Maqdis oleh pihak maknanya tempatan berkuasa di sana.
Jadi sementara jemaah saya masuk sana, saya kata mana saya nak pergi ni kan. Saya pun ambil kapal terbang daripada Jordan, daripada Amman pergi ke Cyprus. Kan? Jadi pergi Cyprus, saya kata saya nak tengoklah kawasan orang Islam pun semua kan. Sampai di Cyprus, saya masuk hotel. Jadi Larnaca sekarang berada di Greece. Di Greece dia bukan bagian Turki, di Greece. Jadi saya ambil motor, saya tanya, mana ada tempat orang Islam kat sini? Aku pergi ke Hala Sultan sana. Saya kata, Hala Sultan? Saya pun, pergilah. Saya pergi kat tepi tasik. Waktu tu saya pergi, lepas Zuhur. Saya sampai-sampai kat sana, jadi saya pun solat, kemudian saya kata, ada makam lah, saya pergi. Saya kata, saya kata, aku rasa hati ni, kau memang satu orang hebat, tapi aku tak tahu siapa kau. Jadi saya keliling tu, bulu rambut saya meremang tau. Macam, aku tahu kau ni hebat, tapi aku tak tahu siapa kau ni. Aku tak tahu siapa kau ni. Keliling, kemudian saya berwangi. Saya kata, ni mungkin, biasalah orang makan-makan wujud punya wangi kan. Okay. Sampai asar. Sampai asar, imam pun datang, imam pun azan, pun semua. Jadi saya berbual ke depan, dia dari Malaysia. Oh, okey. Kau tahu tak siapa tu? Saya kata, siapa dia? Itulah Ummu Haram. Ini Ummu Haram. Saya kata, saya kata, bagus lah. Oh, saya pun terima kasih lah, jaga makam ni kan. Maknanya, wangi dan sebagainya kan. Dia kata, tak ada wangi. Aku tadi Allahu Akbar. Ustaz mengemang. Ya, itu pengalaman kedua saya. Memang itu pengalaman peribadi saya. Orang lain saya tak tahu, tapi itu pengalaman peribadi saya. Pertama sekali ziarah tu, sebab saya memulai pergi, saya bukan tahu situ Ummu Haram, tapi ini makam maknanya. Dan seminggu saya di situ, saya maknanya iktikaf kat situ, baca Quran, selawat, dan saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat merasa betul-betul dalam hati selawat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad biasa. Bagi kita memang mencintai Nabi dan ahli keluarganya, wa ala alihi wa sahbihi ajmain tu. Mula-mula saya merasa sampai betul dalam hati ketika setelah menziarahi banyak makam-makam sahabat di luar kota Mekah. Yang macam itu, cuba bayangkan diorang tak ada saudara pun, apa kepentingan dia ke situ? Tapi untuk Islam. Mana Ummu Haram berada di Larnaca, Abi Waqqas berada di Guangzhou, Abu Ayyub Al-Ansari berada di kota Konstantinopel. Dia kata ziarah tu, ya Allah. Sebab tu kata bila berselawat, wa ala ali wa sahbihi ajma'in tu, ya Allah. Maksudnya memang masuk ke hati, maksudnya, dan kepada para sahabat sekaliannya yang memang tak ada kepentingan apa-apa pun, tapi untuk Islam, akhirnya Islam tu tersebar ke serata dunia ni, masya-Allah. Allahu Akbar. Satu kisah yang memberikan sebenarnya inspirasi buat kita bersama. Betul Ustaz? Bila mana kita melihat makam sahabat juga, insan-insan hebat ni di luar kota tanah Arab, kita akan merasakan suatu semangat yang luar biasa. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, itulah kisah di sebalik 3 batu Ummu Haram tersebut. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan di dalam baki masa yang tinggal ini. Soalan seterusnya daripada sahabat kita Al-Ali. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, engkau termasuk orang pertama kepada Ummu Haram? Apakah maksud sabda Rasulullah SAW seperti di atas? Apakah nilai-nilai yang sangat mulia yang masih dikenang sampai sekarang yang ditinggalkan oleh Ummu Haram? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Okey, yang pertama sekali, ketika di maknanya Nabi SAW, kita balik pada cerita tadi kan, daripada awal Nabi bertamu di rumah Ummu Haram, sedih sangat Nabi. Jadi Ummu Haram kata, apa Muhammad, kau baring biar Ummu masak. Jadi Ummu Haram tu memang dia mak-mak dia masakkan tu Nabi pun tidur. Ketika Ummu Haram menghidang, Nabi terbangun, Nabi tersenyum yang sangat ceria. Ummu Haram bertanya, wahai Muhammad, kenapa, wahai Rasulullah, kenapa kau begitu tersenyum, begitu ceria? Dia kata, awwalu min ummati, aku lihat umatku ni berlayar kapal layaknya seperti al-muluku fil al-asirah. Maknanya raja macam di atas singgah sana yang hebat lah. Maknanya naik kapal tu memang tak takut tau. Memang gah nampak kan. Aku sangat tersenyum. Kan Ummu Haram berdoa, minta, wahai Rasulullah, udu'uni, kau doakan aku boleh menyertai menyertai benda ni. Maka apa kata Nabi, anti ma'ahum, kau akan bersama mereka. Kemudian Rasulullah doa lagi, maka anti awwalu minal awwalin, engkau adalah orang yang pertama, kan? Jadi para ulama ahli sirah membahaskan mengenai hadis ini. Kenapa Nabi kata anti minal awwalin? Aujabu di sini maknanya akan dapat syurga. Rupanya dia adalah orang yang awal syahid.
dekat Cyprus itu. Kan? So maksudnya macam mana saya sebut tadi kan, antara doa dan cita-cita sahabat bila mereka menyertai misi-misi macam ni, doa mereka, Allahumma ja'alni awwala syahidin fi hadhil ma'rakah, ya Allah jadikan aku orang pertama syahid dekat peperangan ini. Sebab orang Islam adalah mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Jadi maknanya itu kisah Ummu Haram. Dan apakah nilai-nilai yang boleh kita tak boleh lupa sampai sekarang adalah bagaimana beliau adalah antara orang yang membenarkan hadis Nabi SAW. Kita boleh tengok macam mana kebenaran hadis Nabi. Nabi itu orangnya shadiqul masduq, benar lagi dibenarkan. Kalau Nabi sebut benda itu berlaku, dia akan berlaku. Kan? Jadi Nabi sebut mengenai tentang tombangnya kota Yaman, kota Rom, kota Parsi, tombang sungguh. Kan? Nabi SAW sebut mengenai bagaimana anti minal awalin, kau daripada orang yang awal. Maknanya syahid dia awal dekat Cyprus. Kan? Kita tengok lagi banyak hadis-hadis Nabi SAW mengenai akhir zaman. Kan? Mengenai kita pun ada. Betul kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW tentang peristiwa akhir zaman, tentang Dajjal, tentang fitnah akhir zaman dan sebagainya, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terjaga dan terpelihara daripada fitnah-fitnah yang tak baik akhir zaman, fitnah Dajjal, maknanya fitnah kemungkaran, fitnah-fitnah berkaitan dengan keimanan, maknanya orang mengaku dia nabi, dia ajaran tapi ajaran tu menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mohon perlindungan sebab itu semua disabdakan Nabi SAW benda itu. Dan nilai yang paling besar saya tengok maknanya Ummu Haram adalah dia membenarkan hadis Nabi SAW. Kan maknanya apa yang Nabi sebut betul lah, memang betul. Dia kata kau adalah orang yang akan menyertai kapal tu. Sebab tu nangis Ummu Haram ketika dalam kapal. Dia kata aku teringat anak saudaraku, anak saudara susuanku menyatakan aku adalah orang yang akan menyertai kapal ini. Kan betul. Kan dia adalah orang yang awal. Jadi ketika syahid, sebab tu para sahabat terus teringat, betul awal di sini lah syahid dia kat sini. Tu dia mereka makamkan dengan betul, masya-Allah kan. Sebab jadi maknanya itulah mana kisah dan nilai-nilai maknanya boleh kita ambil pengajaran daripada perkara itu. InsyaAllah tidak ada yang mustahil di dalam Islam, tetapi Islam jadikan sesuatu yang mustahil itu sesuatu realiti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kita sebenarnya sudah berada di penghujung rancangan. Sedikit kesimpulan ringkas dari yang Ustaz, dan bolehlah Ustaz akhirkan dengan bacaan doa, mudah-mudahan Allah berikan keberkatan di dalam majlis kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Jadi terima kasih kepada dai, kepada ibu-ibu, kakak, sedang penonton yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Hari ini kita membicarakan mengenai satu insan yang hebat, iaitu Ummu Haram binti Milhan, satu orang sahabiah Nabi ataupun sahabat wanita dan juga merupakan makcik susuan Nabi SAW kan. Bila kita melihat maknanya kisah-kisah yang demikian, kita berdoalah satu benda yang penting. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, anak-anak kita, keluarga kita dan seluruh zuriat kita orang-orang soleh. Seperti mana maknanya Allah rezekikan kepada mereka yang terdahulu. Bila kita ada cita-cita niat, ada contoh sirah-sirah yang boleh kita baca, kita dengar macam mana taatnya, macam mana keikhlasan dia, macam mana kekuatan dia mempercayai keimanan dia sebagainya. Mudah-mudahan kita mencontohi benda itu. Sebab kadang-kadang di dunia moden sekarang ni, kita nak tengok depan mata tu banyak contoh-contoh yang tak baik. Kan? Jadi takut dia mempengaruhi kita dengan jalan kita tak perasan. Jadi dengan kisah-kisah tanyalah Ustaz macam ini, kita bincang mengenai susuk tubuh para sahabat, orang soleh terdahulu. Mudah-mudahan kita dapat satu gambaran tentang kehidupan orang yang pernah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha dan pada mereka, dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Ustaz. Wallahu alam. So kita akhirkan dengan bacaan doa Ustaz. Mudah-mudahan Allah berkati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kekuatan keimanan kepada kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ibrahim, ya Allah. Berikan kepada kami kesembuhan bagi segala penyakit kami, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Ayub, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami kemurahan rezeki yang halal, ya Allah, seperti mana yang telah Kau berikan kepada Nabi-Mu Sulaiman, ya Allah. Kurniakan kepada kami bantuan di
dalam apa yang kami usahakan ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Musa ya Allah. Kurniakan kepada kami ketabahan di dalam segala ujian hidup kami ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada Nabi-Mu Isa ya Allah. Muliakan hidup kami di dunia dan di akhirat dengan akhlak dan adab sopan yang tinggi ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada junjungan kami Muhammad ya Allah. Kurniakan keredaan-Mu kepada kami ya Allah, seperti mana yang telah kau berikan kepada seluruh sahabat Nabi-Mu ridwanullahi alaihim wa arda ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami berikan kesembuhan kepada yang sakit di kalangan kami ya Allah. Berikan bantuan kepada orang yang susah di kalangan kami ya Allah. Kurniakan keikhlasan kepada hati pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dan bantulah segala urusan hidup kami ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah Ustaz. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah dengan keberkatan bacaan doa Ustaz sebentar tadi. Jadi sedang putus sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Danya Aiman dan juga panel kita Ustaz Rozi Rejab dalam topik berkaitan dengan tafsir Taranum surah Al-Jathiyah ayat 25 hingga 28. Jadi sedang putus sekalian, mudah-mudahan dengan perkongsian Ustaz berkaitan dengan kisah Muharram memberikan inspirasi buat kita bersama untuk mengangkat dan memartabatkan kembali Islam di bumi Malaysia ini, khususnya kembali gemilang, cemerlang dan terbilang. Akhir kalam, saya Luqman mohon mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru.